Baik, kembali dalam cerita. Bila kita cakap sekarang ini, banyak platform seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok dan juga media sosial yang lain. Kadang-kala kita nak mengetahui berkaitan dengan sesuatu buku ataupun kita nak review buku berkenaan, platform-platform seperti inilah. Kadang-kadang perkara berbentuk visual ini ada dalam kalangan kita yang suka seperti itu. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak dapatkan juga buku itu secara fizikal. Tetapi Presiden Persatuan BookTube Malaysia bersama saya dengan saya ketika ini, Hafiz Latif. Assalamualaikum, Cik Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini orang kuat yang untuk dia kalau boleh kita panggil dia sebagai ejen lah. Boleh. Betul, kadang-kadang boleh. BookTube ni adalah ejen kepada penerbit dan juga penulis. Betul. Boleh dikatakan sebegitu. Ejen, dan saya selalu juga menyebutkan sebagai pegawai pemasaran. Pegawai pemasaran. Apa sebenarnya peranan Encik Hafiz dan juga BookTube ini, kita panggil BookTuber lah. Betul. Kalau YouTuber ataupun BookTuber. Betul. Macam mana perkara ini boleh dilakukan? Bagaimana peranan itu diambil bersama dengan penulis dan juga penerbitan dan juga penerbit-penerbit yang lain? Baik, terima kasih Tuan Ihsan. Pertama sekali, platform yang digunakan memang sebetulnya apa yang disebutkan oleh Tuan Ihsan tadi, iaitu di YouTube channel. Dan kita menjalinkan kerjasama dengan penulis, dengan penerbit, terutamanya dalam penerbit Malaysia tempatan, untuk kita ketengahkan karya-karya ketempatan ke peringkat antarabangsa, malah pastilah di dalam Malaysia juga. Apa yang kita lakukan adalah dalam pelbagai jenis konten. Salah satunya adalah kita buat resensi buku ataupun review buku, Tuan Ihsan. Dan kita berkongsi bacaan kita melalui pemerhatian mereka, melalui kritikan mereka, untuk kita berikan manfaatnya kepada halayak pembaca yang disasarkan. Itu yang pertama. Ada beberapa konten ataupun kandungan lain yang mereka sediakan juga, antaranya adalah Nyah Kotak, Book Haul. Ini semua adalah jenis-jenis yang boleh kita gunakan untuk kita mempromosikan, membantu penulis, malah penerbit-penerbit tempatan untuk mengetengahkan karya mereka melalui platform YouTube. Sebab selalu ada tak menggunakan bila jadi booktuber ni, lepas tu ada Insta famous dan sebagainya. Tetapi adakah booktuber ini akan cepat jadi famous seperti Insta famous tu? Sebab susah sikit kan buku ni, bukan semua orang yang suka, tapi kalau benda-benda yang pelik-pelik sikit contohnya, macam mana perkara itu dapat digarap supaya orang suka nak tengok? Baik, okey. Kita ada beberapa cara yang kita boleh lakukan. Antara yang saya suka, ada beberapa rakan booktuber kita, Tuan Ihsan, mereka cuba menjadi lebih kreatif untuk menyampaikan bahan mereka kepada halayak sasaran. Sebagai contoh, ada booktuber kita yang sanggup membuat beberapa lakonan semula, beberapa siri yang ada dalam buku yang dibaca misalnya. Jadi dia menjadi lebih kreatif, tidak hanya secara ringkas ataupun santai berkongsi tentang buku, tetapi dia melakonkan. Ada juga yang berkolaborasi, Tuan Ihsan, mereka cuba menggabung jalinkan antara Insta famous yang seperti yang Tuan Ihsan sebutkan tadi, tapi juga dengan dia sendiri sebagai seorang booktuber, mereka cross, orang kata silang konten, silang kandungan, untuk mereka cuba menaikkan rating sesama mereka juga. Ada juga yang melakukan begitu, Tuan Ihsan. Tapi buku-buku macam mana yang Cik Hafiz review ataupun yang cuba untuk dikongsikan dengan penonton-penonton? Baik, kalau saya secara peribadi, saya lebih banyak, sebab saya punya pendedahan daripada awal zaman sekolah dulu, saya banyak menulis. Saya juga seorang penulis. Jadi saya banyak menulis puisi, cerpen, novel. Jadi pilihan bacaan saya lebih ke arah begitu, ke arah sastra dan sebagainya. Jadi apabila saya memilih buku untuk review, ada buku yang saya akan pilih buku puisi misalnya. Mungkin dalam, kalau katalah moodnya sampai, Tuan Ihsan, mungkin di hujung sesi itu saya akan cuba deklamasikan puisi pula. Jadi kadang-kadang ada setengah orang dia memilih bahan bacaan dalam bentuk novel, ataupun ada yang lebih selesa membaca buku bahasa Inggeris misalnya, dia memilih juga konten dalam bahasa Inggeris. Ni kalau saya minta bersajak sikit boleh lah. Tak terlintas di fikiran buat masa ni. Betul. Satu perkara penting, bagaimana perkara ini sebenarnya melihat kepada garapan, bagaimana pentingnya sebenarnya YouTube itu kepada industri buku ini, dari konteks itulah. Sebab kalau kita tengok Pesta Buku hari ini, ramai saja orang yang datang. Tetapi kenapa platform itu dipilih? Okey, dia macam ni, kita ada istilah, kalau mungkin saya boleh kongsikan sikit dalam selewat waktu yang ada, kita ada istilah booktuber, kita ada istilah booktalkers kalau orang yang membuat konten di TikTok. Kalau orang membuat konten di Instagram, dipanggil sebagai bookstagrammers. Kami dipanggil sebagai booktubers. Jadi setiap platform ada kekuatan dan peranannya masing-masing, yang mana kalau ikutkan sekarang ni, Tuan, zaman orang buat konten. Bila zaman orang buat konten,
buku harus sampai kepada semua. Sebab saya teringat kata-kata cikgu saya, salah seorang guru saya, dia kata, karya yang tidak diperkatakan akan mati di telan zaman. Jadi nak memperkatakan karya bukan hanya dalam bentuk terbitan, tetapi juga dalam bentuk platform-platform yang lain. Dan itu yang saya fikir zaman sekarang ni orang nak scroll YouTube, orang nak scroll TikTok dan sebagainya. Jadi itu mungkin juga menjadi satu medium untuk mereka dapat maklumat berkenaan dengan buku-buku yang ada dalam pasaran yang ada sekarang ini, Tuan. Dan selain daripada saya ada tengoklah beberapa video daripada Cik Hafiz, selain daripada kita bercakap, ada yang mungkin pergi ke Istanbul berkaitan dan sebagainya ketika bercuti. Apa antara lagi perkara-perkara yang dibuat? Sebab kadang-kadang saya memberi dan juga melihat kepada fokus manusia ni, kadang-kadang dia tidak boleh melebihi daripada 3 ke 5 minit untuk sesuatu konten. Bagaimana untuk meminimaliskan perkara itu, untuk meminimumkan supaya sekali tengok apa yang Cik Hafiz cakap di YouTube ni, saya nak belilah buku tu. Macam mana nak buat benda tu? Macam mana nak buat benda tu? Wow, soalan yang menarik. Pertama sekali yang selalu saya gunakan, kita memang, saya setuju dengan Tuan Ihsan tadi cakap, 3 ke 5 minit adalah tempoh yang sangat crucial untuk kita mencapai ataupun mendapatkan audiens punya perhatian. Apa yang kita selalu buat, saya selalu minta mereka lakukan, kalau boleh ada gimmick-gimmick tambahan yang boleh kita bantu masuk. Sebab itu saya katakan tadi, kreativiti yang mereka lakukan dalam bentuk katalah lakonan. Mungkin daripada awalnya ada terselit lakonan, jadi itu akan mungkin sedikit banyak membantu kepada mereka stay, tonton habis untuk mendapatkan maklumat tersebutlah. Tapi ada juga cara lain yang kadang-kadang kawan gunakan, mereka hanya diam seketika 1 minit. Ada saya pernah tengok Tuan Ihsan 1 minit diam. Saya sebenarnya kalau ikutkan, saya pun rasa macam nak scroll. Tapi saya pun, kita ni penuh perasaan ingin tahu kan. Jadi kenapa kau ni diam satu minit ni? Jadi kita pun teringin nak tahu. Mungkin boleh jadi satu perkara yang menarik juga untuk dilihat. Tapi kalau lepas ni kita Cik Hafiz cakap, orang dah tahu dah 1 minit ni sekadar gimmick dan sebagainya. Alang tadi Cik Hafiz menyebut berkaitan dengan puisi, karya-karya sebegini daripada sekolah dan sebagainya. Saya nak menarik sikitlah perhatian. Bagaimana sekarang dengan penghasilan karya-karya baharu contohnya dalam puisi dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang yang boleh menulis tetapi tidak mempunyai jiwa. Kadang-kadang ada yang mempunyai jiwa yang besar tetapi penulisannya tidak setara dengan apa yang dirasainya. Bagaimana dengan bukan industri lah, tetapi dengan situasi dan juga suasana ini untuk masa sekarang? Adakah orang masih lagi berminat dengan karya-karya puisi seperti ini? Baik, dalam fasa beberapa tahun kebelakang ini saya lihat Tuan Ihsan, apabila ramai orang mula untuk memvalidasi perasaan, meraihkan emosi, membentuk jiwa-jiwanya sendiri untuk diketengahkan ke halayak. Jadi saya perhatikan timbul catatan-catatan yang semakin banyak di media sosial terutamanya. Kalau kita lihat sendiri di TikTok, pelbagai konten yang muncul meluahkan perasaan. Itu satu perasaan ataupun itu satu perbuatan yang sangat bagus untuk meluahkan ataupun memvalidasi perasaan sendiri. Tetapi dalam masa yang sama, saya setuju dengan Tuan Ihsan cakapkan tadi juga, bagaimana kita harus menapis kandungan tersebut supaya kita memberikan kandungan yang terbaik, kandungan yang bermanfaat kepada halayak yang sepatutnya lah. Jadi proses pembelajaran itu sangat penting, walaupun dalam masa sama saya selalu sering juga menyebutkan dalam bengkel penulisan yang kita kendalikan, menulis adalah proses mengenal diri juga. Jadi itu juga harus kita lihat dan kita tapis secara kendiri sebelum kita dapat berkongsi dengan halayak. Untuk Pesta Buku kali ini banyak betul jadual Cik Hafiz. Ada beberapa kali mungkin busy. Tadi ada rehat dan juga baca. Ya, selepas ini berada di pentas utama pada pukul 6.30 petang. Apa yang Cik Hafiz akan lakukan dan juga buat di Pesta Buku sepanjang ia berlangsung sehingga 12 bulan nanti? Baik Tuan Ihsan, untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun ini, saya diamanahkan untuk menguruskan ruang rehat dan baca, yang mana kita menyediakan ruang tersebut sebagai ruang interaksi di antara para penggiat industri buku dengan para pengunjung. Jadi ada pelbagai aktiviti yang dilakukan di ruang rehat dan baca, antaranya deklamasi puisi, diskusi buku, teater dan sebagainya, yang boleh disertai oleh pengunjung-pengunjung yang hadir ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Berkenaan dengan yang di pentas utama yang Tuan Ihsan sebutkan tadi, kita ada One Talk Show yang mana kita mengundang panel-panel undangan dari luar negara juga, dan kita berkongsi tentang, kalau untuk topik petang ini kita berkongsi tentang cara-cara baru untuk menjual buku, dan insya-Allah saya juga mewakili BookTube Malaysia untuk berkongsi bagaimana
booktuber boleh memainkan peranan untuk membantu penulis dan penerbit mengetengahkan kandungan mereka kepada halayak tempatan seperti yang saya sebutkan tadi dan juga halayak di luar negara. Tadi Puan Siti Aisyah tadi boleh join lah. Boleh, sangat sebab boleh. dia penulis dan juga yang keluarkan buku tu. Betul. Jadi dia kena ada kolaborasi Betul. seperti inilah. Betul. Tetapi saya nak melihat kepada bagaimana antara stigma masyarakat berhubung dengan peranan dan juga minat untuk membaca. Mungkin kita dihujani ataupun didatangkan dengan digitalisasi yang sangat besar. Tetapi konteks dan juga peranan hari ini apabila kita melihat orang ramai yang hadir, mungkin perkara itu meleset. Orang masih lagi mengharapkan adanya buku secara fizikal. Bagaimana Cik Hafiz melihat? Dalam sesi sebelum ini saya pernah sebutkan berkenaan dengan berhenti salahkan pembaca. Dan kita kadang-kadang kita selalu cakap tak ramai pengunjung lah, tak ramai yang membeli buku dan sebagainya. Kadang-kadang kita menyalahkan pembaca tanpa melihat diri sendiri. Apa lagi usaha yang kita boleh ketengahkan ataupun apa lagi usaha yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan sasaran khalayak kita sendiri. Jadi itu sebenarnya ruang-ruang saya suka dengan perkataan Tuan Ihsan tadi berkenaan dengan kolaborasi. Yang mana sebenarnya dalam zaman sekarang ni kolaborasi adalah satu peranan, satu usaha yang sangat besar yang boleh dilakukan untuk kita sama-sama mencapai halayak yang pelbagai. Kek tu sebenarnya boleh dikongsi. Jangan makan seorang. Walaupun kek sedap. Tapi Tuan Ihsan, itu maksud saya tadi. Maknanya kata walaupun digitalisasi dan sebagainya, saya sangat terkejut juga Tuan Ihsan. Hari ini malah beberapa hari sebelum tu sangat ramai orang. Saya difahamkan juga ada yang parking sampai memang tak cukup lah orang kata di WTC ni Tuan. Betul lah. Bila cakap pasal kek tadi, betul, kek harus dikongsi. Kadang-kadang ada kek orang yang suka makan yang dekat atas je kan. Ya, betul. Juga ada orang yang ke tepi. Okey, kita tak punya banyak masa, tetapi sebagai seorang penulis, sebagai seorang book YouTuber, buku genre dan jenis apa secara ringkas yang Encik Hafiz baca? Kalau saya sangat suka puisi lah itu. Suka puisi. Dia ringkas tetapi memberi satu jiwa yang lain kepada saya. Okey, nanti di lain masa kita akan bersama dengan Encik Hafiz Latif. Mungkin dia boleh mendeklamasikan saja untuk kita atau mengalunkan syair. Syair pun antara puisi juga kan? Betul. Okay. Baik, terima kasih Encik Hafiz Latif. Terima kasih kepada Puan Aisyah tadi. Terima kasih kepada kedua-duanya. Banyak pengalaman dan juga cerita yang saya dapat daripada kedua-dua orang hebat ini. Itu saja waktu yang kita ada dari World Trade Center Kuala Lumpur. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.